Perkembangan teknologi digital pada masa kini telah membawa kita ke arah dunia digital yang kita ingini. Apa itu dunia digital? Dunia digital adalah gambaran umum berkaitan permodenan serta perkembangan teknologi digital yang merupakan tempat warga digital menjalankan segala aktiviti dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya tidak boleh dinafikan bahawa pada masa kini segala-galanya di sekeliling kita semakin pintar, pantas, lebih berhubung dan semakin digital sehingga membawa kepada perubahan dan perkembangan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuklah dalam aspek pendidikan, politik, sosial maupun ekonomi yang kini makin beralih kepada dunia yang lebih digital. Perkembangan teknologi digital ini akan terus berkembang tanpa berhenti seiring dengan perkembangan dan kemahuan warga digital. Warga negara digital adalah individu yang mampu menilai perkara yang betul dan salah dalam dunia digital. Mereka ini merupakan individu yang mempunyai pengetahuan dan kebolehan dalam mengendalikan teknologi informasi seperti internet, media sosial dan sebagainya untuk berkomunikasi dan meluahkan sesuatu idea. Secara umumnya, setiap warga negara digital mempunyai hak dan kewajipan untuk mengekalkan etika, norma serta mempunyai rasa bertanggungjawab dalam dunia digital. Sehubungan dengan itu, setiap warga negara digital mempunyai hak dan kewarganegaraan digital sama seperti hak asasi di dunia nyata, di mana warga negara digital akan dapat perlindungan hak dalam mengakses, menggunakan, mencipta dan menyebarkan maklumat di dalam dunia digital. Dengan rangkuman yang melibatkan selebriti dan juga apa musibah yang melanda mereka, bagaimana hendak atasi. Dan kita di negara yang berdaulat ada undang-undang, dan untuk itu saya akan bersama dengan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, Siraj Jalil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sama kita. Baik, hari ini kita berbincang tentang isu kecaman, isu-isu yang melibatkan maruah ya di laman sosial. Jadi adanya dengan Persatuan Pengguna Cyber, apa sebenarnya peranan yang dimainkan? Mungkin ada yang tidak mengikuti perkembangan, silakan. Ya, InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua pendengar. Pengguna cyber, dia baru lagi sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2018 dan birthday dia hari semalam 8/10/2019, genap setahun. Dan kenapa kita meletakkan perkataan pengguna cyber untuk ditubuhkan organisasi ini atas asbab hari ini skop consumerism ataupun pengguna cyber ini terlalu luas, melepasi pelbagai zon, dan di mana dunia pula nak ke arah Industrial Revolution 4.0 dan sebagainya, ke arah digitalisasi, dan negara kita ada banyak sangat plan connectivity terhadap internet ni. Jadi dilihat juga boleh berlaku keruntuhan struktur-struktur organisasi disebabkan cyber. Cyber ni sebarang perkara berkaitan dengan internet dan komputer. That's why kita ambil perkataan cyber kerana digitalisasi datang daripada industri ini. Jadi Persatuan Pengguna Cyber ditubuhkan 3 perkara. Satu, kita mendidik bagaimana nak jadi pengguna cyber yang sebenar, ya, ataupun yang lebih baik, yang beretika. Kedua, kita memberi advokasi apakah undang-undang yang ada dalam ruang cyber ini setakat hari ini. Dan yang ketiga, kita membela mangsa kepada jenayah cyber. Ya, Pada asasnya, terdapat 3 perkara utama yang merangkumi hak dan warga negara digital dalam konteks aktiviti dalam dunia digital, iaitu yang pertama, hak untuk mengakses maklumat, right to access. Hak untuk mengakses maklumat bermaksud semua warga negara digital mempunyai hak untuk mengakses laman atau aplikasi selagi tidak
melanggar hak dan undang-undang digital. Kedua, hak untuk bersuara, right to express. Hak untuk bersuara termasuk kebebasan bersuara dan berpendapat dalam media digital, di mana setiap warga negara digital mempunyai hak untuk menyatakan pendapat tentang sebarang isu di media sosial. Ketiga, hak untuk berasa selamat, right to be safe. Hak untuk keselamatan termasuklah hak untuk kebebasan dari jenayah cyber seperti kecurian, penyebaran data peribadi, buli cyber, fitnah, pengawasan dan sebagainya yang berlaku di media sosial. Tidak boleh dinafikan bahawa hak dan warga negara digital sangat penting dalam memastikan setiap warga negara digital dapat perlindungan dan kebebasan dalam dunia digital, di samping menjaga hak keselamatan, kesihatan dan ketenteraman orang awam, masyarakat, negara dan global. Cabaran dan ancaman dunia digital bukan perkara baru. Akses ke dunia digital dengan penggunaan teknologi digital mendedahkan kita kepada pelbagai cabaran dan ancaman digital. Penggunaan dan ketergantungan terhadap teknologi digital seperti komputer, telefon pintar, tablet dan sebagainya telah menjadikan pengaksesan ke dunia digital semakin mudah. Rakyat Malaysia khususnya pentadbiran sistem dan pengguna internet di negara ini digesa agar sentiasa berwaspada dengan ancaman dan serangan cyber yang berlaku ketika ini. Pengguna juga perlu terus mengamalkan tata cara serta kaedah penggunaan teknologi dan internet termasuk laman media sosial secara positif, beretika dan bertanggungjawab. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia CSM, Datuk Amiruddin Abdul Wahab berkata, terdapat beberapa insiden serangan cyber terhadap laman web kerajaan dan aset dalam talian telah berlaku awal tahun ini. Jelasnya, antara tata cara dan amalan terbaik yang boleh diikuti untuk kekal selamat dari ancaman cyber adalah dengan mengemaskini dan melengkapkan sistem rangkaian aplikasi serta peranti digital dengan perisian antivirus terkini selain memperkukuhkan dan menukar ketelaluan setiap 3 atau 6 bulan sekali. Jenayah cyber merupakan salah satu cabaran dan ancaman di dalam dunia digital. Kebergantungan terhadap teknologi digital mengakibatkan kemunculan jenayah cyber yang memanipulasikan data dan informasi bagi mencapai objektif mereka. Jenayah cyber yang paling bahaya ialah menyamar dengan menggunakan alamat IP. Tanpa kita sedari, penjenayah telah melakukan kesalahan dengan menyamar sebagai kita. Mengesan penjenayahan seperti ini adalah sangat mencabar. The Industrial Control System Cyber Emergency Responses Team telah mengategorikan penjenayah cyber kepada 3 kumpulan. Ancaman dari kumpulan ini adalah melalui proses yang sama. Apa yang membezakan ketiga kumpulan ini adalah niat dan sumber yang mereka perolehi. Kumpulan pertama, mereka yang mempunyai pengetahuan teknikal yang memberi ancaman untuk kemasyhuran. Kumpulan kedua, mereka ialah penjenayah secara berkumpulan, penggodam, orang dalam yang membuka pintu belakang bagi memudahkan serangan. Dan kumpulan ketiga pula adalah mereka yang tergolong seperti berganas dan mereka yang mengancam keselamatan negara melalui perang cyber. Trend isu keselamatan cyber sekarang menekankan isu-isu ini seperti kesahihan maklumat dan pencerobohan yang menyebabkan serangan dan pencurian di dunia cyber. Lebih teruk lagi apabila cabaran dan ancaman ini dapat menggugatkan kestabilan dan kedaulatan negara. Selain itu, kebebasan berkomunikasi dan menyalurkan pelbagai bentuk informasi dalam ruang internet dan media-media sosial juga berpotensi meningkatkan kebarangkalian berlakunya hasutan dan pembalahan yang boleh mencetus pelbagai konflik yang dapat menggugatkan kestabilan di dalam atau antara negara. Kebebasan menyuarakan pendapat di ruang internet mungkin adalah penanda ke aras kemodenan. Namun jika ia digunakan dengan salah dan tanpa kawalan, boleh menyebabkan berlakunya ancaman dan risiko keselamatan terhadap pengguna media, masyarakat dan juga negara.
Sesungguhnya ketidakbertanggungjawabkan dalam membincangkan isu-isu di dunia maya sehingga mencetus ketidakseimbangan perlu ditangani dengan bijak kerana ia merupakan salah satu cabaran dan ancaman dalam dunia digital. Peperangan cyber atau digital juga merupakan salah satu cabaran dan ancaman dalam dunia digital. Peperangan cyber atau digital adalah peperangan alat baharu. Serangan demi serangan akan menyebabkan gangguan besar terhadap sistem perbankan dan telekomunikasi sehingga menyebabkan kerosakan kemudahan awam seperti sistem tenaga negara yang berpotensi melumpuhkan negara. Serangan cyber atau digital Technology ini evolution boleh in Malaysia. mengakibatkan kerugian Our digital berbilion-bilion infrastructure, ringgit connectivity dan and terdapat solutions lebih will banyak fast serangan forward yang Malaysia into akan the Industrial menyerang Revolution sektor-sektor 4.0 era perbankan, and perkilangan beyond. dan 5G ready. sebagainya. We're ready. Dunia global dan digital yang ingin dinikmati sebagai warga negara digital adalah dunia global dan digital yang lebih canggih dan mampu mengubah dan meningkatkan pelbagai aspek kehidupan warga digital. Termasuklah aspek pendidikan, keselamatan, kesihatan, sosial, politik dan ekonomi. Di mana dalam dunia ini warga digital boleh menggunakan pelbagai platform dan teknologi digital dalam memudahkan aktiviti kehidupan seharian seperti mengikuti pembelajaran, berbelanja dan berniaga, mencari maklumat, mendapat rawatan kesihatan dan sebagainya. Sesungguhnya, dunia global dan digital yang ingin dinikmati adalah dunia global digital yang mampu menjamin dan meningkatkan kualiti hidup warga digital. Dunia global dan digital yang bebas daripada cabaran dan ancaman digital juga merupakan dunia global dan digital yang ingin dinikmati sebagai warga negara digital. Di mana dalam dunia global dan digital ini keselamatan warga digital lebih terjamin daripada ancaman atau aktiviti yang tidak sihat dapat mendatangkan kerugian serta dapat menjejaskan kesihatan fizikal dan mental warga digital. Dunia global dan digital yang seimbang dan menyeluruh merupakan dunia yang ingin dinikmati. Hal ini dikatakan demikian kerana perkembangan teknologi digital pada masa kini tidak seimbang dan menyeluruh menyebabkan berlakunya jurang digital di kawasan bandar dan luar bandar. Jika melihat liputan kawasan bandar lebih menerima kemajuan teknologi digital terlebih dahulu berbanding kawasan luar bandar. Oleh itu, perkembangan teknologi digital yang seimbang dan menyeluruh merupakan dunia global dan digital yang ingin dinikmati bagi memastikan tidak berlakunya jurang penerimaan akses teknologi digital di antara warga digital sama ada yang berada di kawasan bandar atau luar bandar, yang berkemampuan atau tidak berkemampuan, yang muda atau yang tua, yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan dan sebagainya. Sesungguhnya dalam dunia digital ini, semua warga digital mempunyai hak untuk menggunakan digital dengan sama rata dan seimbang. Sehubungan dengan itu, dunia global dan digital yang lebih mesra alam adalah dunia yang ingin dinikmati. Hal ini dikatakan demikian kerana kelestarian alam sekitar sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh itu, dengan adanya teknologi digital yang mampu menggantikan penggunaan tenaga dan sumber semula jadi, sangat penting dalam memastikan kelestarian alam dapat dikekalkan. Sebagai contohnya, dalam dunia global dan digital ini, kita boleh menggunakan e-book dalam menggantikan penggunaan buku secara sepatutnya dalam sistem pendidikan. Hal ini bagi mengurangkan penggunaan kertas yang dihasilkan daripada pokok. Secara keseluruhannya, dunia global dan digital yang ingin dinikmati adalah dunia global dan digital yang mesra alam dan dapat meningkatkan kualiti hidup warga negaranya.